Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membentangkan tentang jika adik aku Ain yang bertajuk marah. Mengenal marah. Marah itu adalah satu perubahan sikap yang terasa ketika melegaknya darah di dalam hati untuk menghasilkan kelegaan radu. Maksud dia cakap ni sebagai contoh, setiap manusia memang sikap marah ni memang ada. Maksud sesungguhnya Allah menciptakan sifat marah itu dari api dan menjadikannya sebagai salah satu tabiat manusia. Allah dah mengatakan memang tabiat manusia kan. Itu perasaan yang boleh dirangsang oleh pemikiran dan tingkah laku yang ada pada setiap individu. Semua orang macam tu, setiap individu macam tu. Isi golongan yang pertama, sifat pemarah. Sifat pemarah iaitu sifat yang mempergunakan kekuatan tubuh untuk menolak yang tidak disukai. Contoh dia tak suka benda itu, marah dia. Dia ada contoh-contoh sifat ada 3. Yang pertama, tafrid, ialah tidak adanya kekuatan marah itu pada seseorang itu atau kekuatan marah itu sangat lemah. Kedua, iktidal, adalah sifat marah yang sederhana. Maka siapa yang marahnya terlalu marah, sewajarnya dia mengobati dirinya sehingga menjadi kuat marahnya. Yang selalu yang tak hilang sabar daripada marah tu, diri sendiri dia lagi kuat untuk marah. Ketiga, ifrah, adalah sifat marah yang berlebihan sehingga melampaui batas kebijaksanaan akal dan agama. Isi golongan yang kedua, jenis-jenis marah. Marah adalah salah satu sifat mazmumah. Yang kita tahu memang mazmumah ni perkara yang negatif yang tidak sepatutnya ada pada seorang Muslim yang mukmin. Seluruh usaha untuk mengelakkan diri dari sifat marah adalah menjadi satu kewajipan setiap orang Muslim itu. Yang pertama, contoh yang pertama untuk jenis marah yang terpuji ialah perasaan marah dituntut apabila berlakunya pencabulan pelanggaran terhadap larangan Allah. Seperti yang kita tahu, kalau pelanggaran yang negatif yang dilakukan, kita marah kan tu, kita akan dapat pujian. Yang kedua, marah yang dicela ialah marah yang dilarang dan dicela ialah apabila marah terhadap pelaksanaan perintah Allah SWT atau marah yang didorong oleh perasaan dan hawa nafsu. Ini negatif. Yang kita tahu ikut hawa nafsu mengaruh. Yang tadi positif. Sekadar yang ketiga, kesan-kesan marah dalam tindakan orang marah. Kebanyakan ulama fiqh ni berpendapat bahawa orang yang marah dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, sama dia marah dan diambil kira apa-apa sahaja perbuatan yang lahir daripadanya. Marah ni sepatutnya ada tanggungjawab dia untuk melakukannya, bukan untuk ikut hawa nafsu saja. Seperti perbuatan yang menyebabkan menjadi kafir, membunuh orang, mengambil harta orang lain tanpa hak, talak dan sebagainya. Yang tu contoh ni. Di dalam hadis ini Allah telah menjadikan talak sebagai zihar dan talak itu jatuh walaupun diucapkan dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah pun boleh jatuhnya talak tu. Akan tetapi jika seorang itu marah sehingga dia hitam, maka tidak berlaku talak tu. Yang keempat, sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan adalah sifat megah diri, membanggakan diri, suka bersenda gurau, membuang masa, bermain-main, mengejek, memalukan orang. Semua perkara kat atas ni semua yang negatif tak bagus semua sifat yang disebut di atas adalah budi pekerti yang tercela pada agama. Yang mana seorang itu tidak akan terlepas dari mempunyai sifat marah apabila dia mempunyai sifat-sifat tersebut. Contohnya, sifat megah diri. Dia megah tu, maka dia perlulah bersifat rendah diri untuk menjauhi sifat marah tu. Lepas tu, begitu juga sifat membanggakan diri, maka perlu dia menganggap bahawa manusia itu sebenarnya adalah sama saja antara dia. Yang kelima, mengawal sifat marah.
Sifat marah merupakan sifat semula jadi manusia. Dah awal yang cakap sifat semula jadi setiap individu semua orang ada sifat marah. Semua orang ada. Tiada seorang pun boleh menghapuskannya. Tetapi ia boleh disembunyikan atau dibendung. Kita boleh kawal marah tu, kan kita lepas saja. Tentang sifat marah itu boleh dilakukan, tetapi untuk menghapuskan sama sekali adalah mustahil. Marah tidak boleh dibuang terus. Ada kalanya kita perlu sifat marah ini. Perlu sifat ni untuk tegur orang, benda-benda yang perkara yang dia melakukan perkara negatif, betul lah, melanggar perintah Allah tu. Baik sekali kesimpulan. Setelah menguraikan dan membahas hadis-hadis tentang marah yang dihubungkan dengan kesihatan, maka penulis menyebutkan bahawa hadis Nabi SAW tentang marah maupun solusi mengendaliannya mempunyai relevansi dengan ilmu kesihatan. Marah ni pun ada menyebabkan untuk kesihatan kita lah, untuk pemikiran lagi. Marah bagi setiap orang ada hal lumrah, di mana tingkah kemarahan itu berbeza-beza. Ada yang cepat marah tapi cepat redanya. Contoh ni, ada yang cepat marah tapi lambat redanya. Ada yang lambat marahnya tapi lambat redanya. Ada juga yang lambat marah tapi cepat redanya. Dan inilah tingkatan yang terbaik kerana orang yang tingkat kemarahan dia sangat mudah bergaul dengan masyarakat, dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Betul lah. Bahkan tempat yang baru dia singgah, macam dia baru singgah tempat tu, dia kenal orang, dia mudah nak bergaul. Sampai situ lah video saya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.